Baik, saudara Nasional 7, kita teruskan dengan Sarawak Semasa. Kita terus bersama Gracia Vicky Chua di Studio B RTM Kuching. Silakan. Selamat sejahtera dan salam sahatis jiwa. Sarawak merekodkan 140 kes pecah rumah dan curi sejak awal tahun, peningkatan 61 kes atau 77% berbanding tempoh 26 hari yang sama tahun lepas. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah CID Sarawak SSC Dev Kumar MM Sri Shumugam berkata, walaupun kes pecah rumah dan curi menurun sepanjang tahun lepas, jabatan itu menjangkakan kes itu akan meningkat tahun ini. Beliau berkata 1,278 kes pecah rumah dan curi dilaporkan tahun lalu, penurunan 244 kes atau 16% berbanding 2014 dengan kebanyakan kes berlaku di Kuching, Miri, Sibu, Bintulu, Pedawan, Kota Semarahan dan Sarike. Katanya bagi mengurangkan kes sedemikian tahun ini, polis melancarkan Ops Pintu minggu lepas dan ia mula menunjukkan hasil Selasa lepas dengan penangkapan 2 lelaki dipercayai terbabit dalam sekurang-kurangnya 10 kes pecah rumah dan curi. Jelasnya, sepasukan anggota CID Bintulu dan polis dari Balai Polis Bintulu diketuai Inspektor Lokman Hakim Yusof telah menangkap seorang pemandu berumur 32 tahun di sebuah stesen minyak di Jalan Bintulu Tatau, Batu Lima, Bintulu. Hasil pemeriksaan tersebut mendapati pelbagai peralatan pecah rumah seperti tuel besi, spana, peralatan untuk membuka peti keselamatan dan sarung tangan dijumpai dalam kenderaan pemandu itu selain barangan yang dicuri seperti beg, komputer riba dan barangan elektrik. Beliau berkata suspek kedua, seorang lelaki berumur 39 tahun, ditangkap sejam kemudian di depan sebuah pusat hiburan pusat komersial Park City Bintulu. Tambahnya, dengan penangkapan ini, pihak polis percaya dapat menyelesaikan lebih daripada 10 kes pecah masuk premis pejabat pada 2015 dan 2016 di Bintulu. Kesemua kes ini mempunyai modus operandi yang sama. Sementara itu, Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar menerusi akaun Twitternya mengucapkan tahniah atas kejayaan pasukan CID itu. Sindiket pecah rumah di Kuching dan Siburan kini menggunakan modus operandi baharu ketika merompak mangsa. Menurut Timbalan Ketua Polis Daerah Kuching, Superintendent Ernest John, perompak-perompak tersebut telah menyamar sebagai pemandu teksi yang menghantar penumpang dan kemudiannya merompak rumah penumpang tersebut. Taktik ini terbongkar dengan tertangkapnya 2 orang pemandu teksi berumur 38 dan 49 tahun di sebuah rumah di Taman Duranda, Padawan, Khamis lepas sekitar 8 pagi. Dalam operasi itu, polis menjumpai 22 barangan curi seperti televisyen, sebilah pedang samurai dan jam tangan pelbagai jenis. So, suspek ini sorok dia punya barang terseling, dia tinggal dengan mak bapak dia. Tapi mak bapak dia tak tahu dia punya kegiatan. Superintendent Ernest mendedahkan perkara ini dalam sidang media di Kuching semalam. Katanya kes akan disiasat di bawah Seksyen 457 Kanun Keseksaan dan jika disabit kesalahan boleh dipenjara minimum 2 tahun. Pembinaan bagi beberapa bangunan blok di SK Long Sukang lawas yang terbengkalai selama 9 tahun lalu akan disambung semula. Menteri Kebajikan Wanita dan Pembangunan Keluarga, Datuk Haji Fatimah Abdullah, kontraktor iaitu Naim Chandra Holding Sdn Berhad telah pun dilantik untuk kerja-kerja pembinaan tersebut. Beliau mengulas mengenai perkara itu berkata setakat ini blok asrama lelaki dan perempuan, dewan makan dan blok prasekolah telah pun siap bagi menempatkan para pelajar yang tinggal di asrama. Juga telah disiapkan oleh Naim Chandra ialah pondok pengawal, guard house, and then road access iaitu jalan masuk utama, kemudian ruang pejalan kaki ke asrama dan dewan makan. Bagaimanapun jelasnya ada beberapa pembinaan tidak dapat disiapkan seperti blok B pentadbiran dan kantin kerana keadaan tanah yang cerun. Oleh kerana isu kecerunan tu, there's that keselamatan issue there. Jadi yang itu tidak dibuat dahulu, tapi akan disambung. Baki kerja ini akan dilaksanakan dalam rolling plan pertama dalam rancangan Malaysia ke-11, that is this year. Ini kerana pembinaan tersebut memerlukan bajet tambahan sebelum dilaksanakan kelak.
Aman Palestin Berhad iaitu syarikat yang tidak bermotifkan keuntungan semalam melancarkan kempen bantuan musim sejuk untuk rakyat Palestin dan Syria sehingga 22 hari bulan depan di seluruh negara. Pengurus Aman Palestin Berhad Cawangan Sarawak Zainizam Zawawi pada sidang media di Kuching berkata syarikat itu menyasarkan kutipan sebanyak RM500,000 untuk kempen tersebut. Kutipan akan digunakan untuk membeli keperluan seperti pakaian dan selimut, makanan dan bahan api untuk pemanasan. Beliau menjelaskan syarikat itu hanya menerima bantuan dalam bentuk kewangan bagi memudahkan pembelian barangan di negara itu selain tidak perlu melalui banyak prosedur. Zaidizam berkata musim sejuk telah mula melanda bumi Palestin dan Syria selain ribut salji terbesar dijangka akan melanda Syria dan Lebanon Jumaat ini yang boleh mengakibatkan rakyat negara itu berdepan risiko kematian kesejukan. Bantuan pertama telah disampaikan semasa lawatan ke Camp Tur di Lebanon pada bulan lepas dan akan disusuli dengan bantuan kedua pada penghujung bulan depan. Beliau turut berterima kasih atas keprihatinan rakyat Malaysia yang telah mengulurkan bantuan kepada rakyat negara itu. Pengamal media khususnya wartawan memainkan peranan penting dalam memelihara kestabilan politik dan ekonomi sesebuah negara. Berucap pada majlis penutupan Bengkel Media dan Laporan Analisis di Kuching, Pegawai Maklumat Kedutaan Amerika Syarikat di Kuala Lumpur, Drake Wizard, negaranya memandang tinggi terhadap sumbangan pihak media dalam melaporkan isu-isu penting kepada masyarakat. Tambahnya, sumbangan pihak media khususnya dalam membangkitkan isu-isu berkaitan sosio-ekonomi dan politik mampu memberi impak terhadap pembangunan sesebuah kerajaan yang bertanggungjawab ke atas kesejahteraan masyarakat. Dalam pada itu, Pengerusi Persatuan Wartawan Commonwealth CJA Cawangan Sarawak Alice Wee pula memberitahu tahap kecekapan wartawan ketika bertugas adalah penting dalam melaporkan berita dengan betul dan efisien. Jelasnya penganjuran Bengkel Media dan Laporan Analisis itu amat bertepatan dengan musim pilihan raya negeri yang dijangka berlangsung tidak lama lagi. Seramai 17 wartawan daripada beberapa agensi media tempatan seperti Radio Televisyen Malaysia RTM, Borneo Post dan Sinchu Daily terlibat dalam program 3 hari anjuran CJA Sarawak dengan kerjasama Kedutaan Amerika Syarikat di Kuala Lumpur itu yang bertujuan untuk meningkatkan tahap kecekapan kewartawanan. Semangat toleransi dalam kalangan etnik di negeri ini menjadi kunci pengekalan dan keharmonian dan kerukunan penduduk di negeri ini. Latar belakang agama dan budaya yang berlainan tidak menjadi halangan kepada masyarakat di Sarawak untuk hidup saling menghormati antara satu sama lain. Menurut pensyarah Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS, masyarakat di Sarawak katanya dapat hidup di bawah satu bumbung meskipun mengamalkan cara hidup berbeza. Jelasnya ini dapat dilihat melalui perkahwinan campur antara kaum yang begitu ketara berlaku dan inilah yang menjadikan Sarawak begitu unik. Dr. Nelson menyatakan demikian semasa menjadi ahli panel Forum Advokasi Ilmuwan Sudah Sejahterakah Rakyat Sarawak di UNIMAS yang dikendalikan oleh penolong Ketua Pengarang Kumpulan Utusan, Datuk Zaini Hassan selaku pemudacara. Pada majlis yang sama, penganalisis politik Dr. Jenri Amir menyifatkan kedudukan Ketua Menteri Tan Sri Adnan Satem sebagai kukuh untuk terus menerajui kepimpinan. Ia berikutan apabila hampir 50 keputusan dan langkah yang diambil Tan Sri Adnan dilihat berpaksikan kepada kehendak rakyat. Justru Dr. Jenri yakin Barisan Nasional akan mendapat hasil positif pada pilihan raya negeri ke-11 yang beliau jangka akan diadakan pada 29 hari bulan April. Forum berkenaan dihadiri wakil-wakil dari Institut Pengajian Tinggi di Kuching dan Kota Semarahan selain pensyarah, kaki tangan dan pelajar UNIMAS. Kira-kira 1,600 belia dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Lambir dan di sekitar Bandaraya Miri akan berkampung di sebuah hotel di Miri selama 2 hari sempena program 1,000 belia Dun Lambir pada 30 hingga 31 Januari ini. Ahli Dewan Undangan Negeri Lambir, Ripi Lamat berkata program perintis itu bakal menghimpunkan belia terutama dari kawasan rumah panjang dan kampung selain jemputan daripada sekolah, kelab-kelab dan ranting Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB. Gabungkan dari segi education, latihan teknikal, keusahawanan dan juga kepimpinan yang mana itulah 3 serangkai tujuan kita untuk memberi pendedahan
dan mencungkil bakat-bakat belia-belia kita di luar bandar. Bercakap pada sidang medianya di Biri, katanya pelbagai aktiviti telah dirangka khas selain mendapat maklum balas secara langsung daripada belia akan inspirasi mereka untuk pembangunan akan datang menerusi program itu. Menurut beliau, antaranya ialah program 3 serangkai melibatkan bidang akademik, kepimpinan dan keusahawanan diikuti acara Youth Got Talents selain aktiviti sukan. Beliau turut mengalu-alukan para belia di luar untuk hadir mengambil peluang daripada pameran pelbagai agensi seperti Yayasan Sarawak, Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga Tekun dan Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC. Seterusnya kita beralih ke segmen agenda hari ini. Antara liputan acara dalam agenda hari ini, Perhimpunan Bulanan Polis Daerah Padawan di Ibu Pejabat IPD Padawan pada pukul 7.45 pagi. Sementara itu, pada pukul 8.30 pagi berlangsungnya seminar isu-isu semasa dalam perkhidmatan awam anjuran QPEX Sarawak di Hotel Grand Continental Kuching. Manakala pada pukul 8.45 pagi berlangsungnya sambutan Hari Kastam Sedunia ke-34 peringkat negeri di Wisma Kastam, Petrajaya. Demikian antara liputan acara dalam agenda hari ini. Berita seterusnya kembali ke Angkasa Puri bersama Fiona.